Okey, boleh dengar suara saya? Boleh, boleh. Okey, alright. Boleh. Boleh ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Malam ini kita buat sesi yang ringkas sahaja. Okey. Tidak lama, lebih kurang 1 jam, lebih-lebih sikit lah. Okey. Saya tidak akan mengajar. Lebih kepada kita membuat sedikit ulang kaji. Okey. Sedikit ulang kaji berkaitan dengan topik-topik yang mungkin akan keluar masa peperiksaan minggu hadapan, hari Selasa. Okey. Dan pada malam ini saya mahu semua untuk untuk pastikan bahawa beri penekanan kepada topik-topik yang saya sebutkan itu nantilah. Okey. Alright. Okey, ada lebih kurang 22 orang. It's okay lah. Sesi kita ini juga kita akan rakam dan saya akan sharekan di dalam nanti dalam bentuk YouTube lah. Okey, YouTube supaya boleh ditonton pada bila-bila masa. Okey, dan kita teruskan. Okey, kita teruskan pada malam ini kita punya tumpuan kepada apa yang kita akan fokus adalah analisis. Analisis soalan. Okey, boleh nampak ya analisis ni? Ataupun dia terlampau kecil? Okey, saya besarkan. Boleh juga. Okey ya. Guys, girls, boleh nampak ya? Boleh. Alright. Okey, syukur. Okey. Kita masuk kepada topik 1. Okey, topik 1, pengenalan sosiologi sukan, pengenalan kepada sosiologi sukan. Okey, kalau kita nampak trend dia adalah dia keluar pada 2013 untuk soalan struktur dan 2019 untuk soalan esei. Okey. Jadi, maksudnya benda ini akan berpotensi untuk keluar untuk soalan struktur. Okey, kalau tahun lepas dia keluar untuk soalan struktur esei, dia akan keluar tahun ini dan kamu kena bagi highlight. Okey, kamu kena bagi highlight bahawa soalan dia akan keluar soalan-soalan yang berbentuk kejap, saya akan tunjuk. Okey. Soalan satu ini, okey, untuk soalan sosiologi sukan, ini akan menjadi satu topik yang akan berpotensi besar akan disoal di dalam soalan nombor 1. Okey, terutamanya mentakrifkan permainan sukan apa itu. Dan saya pernah mengeluarkan soalan ini untuk latihan-latihan dan sebagainya, takrif permainan. Kemudian, okey, nyatakan kepentingan sukan dari segi sudut sosial, melibatkan penonton, penyertaan. Okey, part ini sebenarnya tidak susah. Alright, tidak susah. Dan kepentingan ini, okey, kalau dia keluar dalam soalan struktur, tidak perlu hurai. Okey, tidak perlu hurai, just nyatakan secara langsung sahaja. Okey. Yep. Ini lebih bagus Alright. Yep.
Siapa? Okey. Alright. Okey. Maksudnya kalau mentakrifkan main ini, okey, dia akan soalan akan keluar apa itu main, apa itu permainan, apa itu sukan. Dia direct lah. Biasanya dia direct. Okey, dan juga takrifkan sosiologi sukan. Dua ini adalah dua benda yang saling berkaitan. Okey, saling berkaitan dan biasanya dia akan takrifkan seperti ini. Alright? Okey. Untuk lebih lanjut, kita tengok bagaimana soalan itu dikembangkan lah. Sekejap, saya tunjukkan. Kalau tadi soalan itu adalah soalan yang dikeluarkan dalam 2013. Kita tengok 2013. Okey. 2013. Alright. Okey, betul ke tidak 2013? Yes. 2013 seperti yang dalam analisis nyatakan 3 kepentingan sukan dari segi sudut sosial. Okey. Jadi nyatakan saja, tidak perlu hurai panjang-panjang. Nyatakan saja. Okey. Maksudnya kalau nyatakan 3, kita kena bagi 3. Okey? Dan kepentingannya apa? Dan yang paling penting, benda ini kena dijelaskan dari segi konteks sosial. Okey, konteks sosial. Okey, sebagai contoh, 3 kepentingan. Okey, kamu boleh buat dalam bentuk nombor. Sorry, saya gunakan warna hitam ya. Kamu boleh buat bentuk nombor 1 ataupun boleh buat dalam bentuk dash. Tiada masalah. Mana-mana pun boleh. Okey. Alright. Jadi kita bagi tahu benda ini adalah, pertama adalah dia minta 3 kepentingan. So bagilah 3. Okey. Seterusnya adalah dari segi sudut sosial. Okey. Kebanyakannya selalu yang menjadi masalah adalah betul-betul tidak merujuk kepada kehendak soalan itu. Okey. Jadi di sini ada beberapa perkara yang kamu kena jawab. Satu, kamu kena menjawab soalan itu berdasarkan keperluan tugasan. Kalau dia minta 3, 3. Dari segi sudut sosial dapat menjana perkembangan ekonomi negara. Okey. Jadi ini simple saja. Sudut sosial. Okey, sudut sosial maksudnya orang ramai lah. Orang ramai, masyarakat dari segi sudut sosial. Okey. Ya. Salah satu contoh jawapannya adalah kepentingannya adalah untuk memberi peluang pekerjaan. Okey. Memberi peluang pekerjaan. Cukup. Macam itu saja. Kepentingan sukan memberi peluang pekerjaan ataupun satu ialah perniagaan. Okey, perniagaan. Okey. Dalam bidang sukan. That's it. Tidak perlu lagi panjang-panjang menjelaskan dan sebagainya. Jadi kita memberi 3 kepentingan itu. Okey, itu adalah salah satu bentuk soalan jawapan yang kita berikan. Maksudnya di sini ada 3 kolom, maksudnya 3 benda yang kamu kena bagi. Okey, kita tengok yang lain lagi. Okey, berdasarkan analisis lagi. Sukan dan sosialisasi. 2013. Okey, 2013 kita tengok trend dia. Okey, kita tengok trend dia hampir setiap tahun. Okey, hampir setiap tahun.
Jadi topik ini sangat-sangat dekat dengan penggubal soalan. Alright, penggubal soalan. Kita tengok 2013, 2015, 16 dia off, 17 dia ada, 18 dia ada, 19 dia ada. Dan 20 ini kita jangkakan dia ada juga. Okay? Alright. Jadi sekarang ini, kalau kita nampak lagi, sukan dan integrasi kaum, dia 2007 dan 2019. Okay? Kita nampak sekarang sukan dan sosialisasi, sukan dan integrasi kaum ini sangat dekat dengan situasi semasa negara. Okey, isu negara yang besar sekarang ini adalah berkaitan dengan perpaduan. Sains sukan ini dia macam pengajian am. Dia suka ambil soalan-soalan yang berkait dengan situasi semasa. Okey, situasi semasa. Jadi 1.1, 1.2, 1.3 ini adalah sangat-sangat berkaitan dari segi satu. Kalau 1.1 ini dia sangat dekat untuk soalan struktur. Kalau soalan untuk 1.2 sukan dan sosialisasi ini dekat dengan soalan esei. Okey, soalan esei. Kita tengok setiap tahun itu memang soalan esei dan dia akan keluarkan juga di bahagian soalan struktur. Sukan dan integrasi kaum ini juga kita lihat dia juga sangat berkait rapat dengan 1.2. So, jangan heran kalau soalan itu dia gabungkan 1.2 dan juga 1.3 sekaligus. Memang ada trend begitu. Okey. Dan seterusnya 1.4 sukan dan gender. Alright. Sukan dan gender ini sudah lama tidak keluar. Dia last keluar 2016. Just baca. Okey. Dan yang saya nampak, sukan dan ekonomi ini sangat-sangat lama. Okey, sangat-sangat lama dan saya nampak dan saya ada juga keluarkan soalan ini di exam-exam yang lepas. Okey, sukan dan ekonomi. Alright. So, beri perhatian untuk topik-topik ini. So, maksudnya anak-anak semua. Untuk tajuk 1, sila kuasai sebenar-benarnya. Okey, sebenar-benarnya. Jangan target mana satu soalan yang akan keluar. Maksudnya, soalan topik 1 ini confirm keluar. Sosiologi sukan ini confirm keluar untuk soalan 1 dan juga soalan esei confirm keluar. Maksudnya, kamu kuasai topik 1 ini untuk menjawab soalan 1 struktur dan juga soalan esei 1. Sebab dia memang confirm keluar. Okey, kenapa rasionalnya adalah kenapa kita fokuskan sosiologi sukan ini? Sebab esei itu yang kita mau pegang juga. Okey? Kamu tidak perlu untuk susah-susahkan diri jawab esei untuk pemakanan sukan. Pemakanan sukan bukan tidak boleh dijawab. Boleh kalau kamu betul-betul menguasai topik itu. Tetapi untuk pemakanan sukan, saya sarankan kamu belajar untuk menjawab soalan struktur. Okey? Dan fokus kamu sekarang ini adalah untuk topik 1, sosiologi sukan. Alright? Seperti yang kita nampak ini, dia tidak pernah tidak disoal. Okey? Dan dia memang disoal untuk soalan esei dan soalan struktur. Topik tidak banyak. Okey, topik tidak banyak. Ada 5 topik saja dan kamu boleh, dan kita selama ini memang sudah sediakan nota, ada nota dan kamu tinggal baca saja dan kamu mesti ingat bahawa topik 1 ini sangat dekat dengan pengetahuan am. Dia akan gabungkan soalan ini dengan pengetahuan-pengetahuan am. Maksudnya kelebihannya di sini adalah kamu boleh menjawab mengikut kamu punya pendapat, pembacaan kamu, rasional kamu, logik kamu. Yang penting dia adalah menjurus kepada kehendak soalan berkaitan dengan subtopik yang ada di dalam sosiologi. Maksudnya, kamu tidak perlu terikat dengan fakta yang ada dalam nota ataupun di dalam buku.
Okey. Jadi apa sahaja yang berkaitan di dalam sosiologi sukan ini kamu boleh gunakan untuk menyokong kepada penulisan kamu. Alright, itu untuk topik 1 sosiologi sukan. Okey, kita terus kepada pengurusan sukan. Pengurusan sukan juga kita tengok fungsi pengurusan ini sudah lama tidak keluar. Sangat-sangat lama. Apa itu item-item dalam fungsi pengurusan sukan? Kita tengok. Baik. Kenapa ni? Sekejap Apa? Okey. Pengurusan sukan. Fungsi pengurusan sukan. Okey. Dia sudah lama tidak keluar. Okey, kalau ikut daripada pemberatan daripada pemberatan daripada masa contact hours dia 2 jam. Biasanya soalan yang akan keluar daripada 2.1 ini adalah daripada soalan struktur. Okey, soalan struktur. So maksudnya kamu kena baca. Okey, kita tengok dia disoal pada 2013. Okey, 2013 kita tengok 2013 soalan 2. Yes. Seperti yang kamu nampak di paparan ini, okey, nyatakan 2 fungsi perancangan, pengarahan, pengawalan, pengurusan sukan dalam pengurusan sukan. So, setiap satu itu kamu kena beri 2 fungsi. Okey, perancangan, apa yang dia buat? Okey, apa yang dia buat? Arah, apa yang dia buat? Pengawalan, apa yang dia buat? Dan setiap satu itu mesti diberi 2. Okey, 2 fungsi perancangan, 2 fungsi pengarahan, 2 fungsi pengawalan. So, maksud dia topik ini lebih kepada soalan yang bersifat direct to the point. Okey, fakta. Fakta. Ini sebagai satu contoh. Dan kita tengok dia hanya keluar pada 2013. So kamu kena baca. Baca dan perlu hafal fungsi pengurusan itu. Fungsi pengurusan ada lebih kurang 7 kalau tidak silap. Jadi kamu kena 7. Perancangan pengorganisasian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 budget. Okey. So buat nota kecil untuk fungsi-fungsi pengurusan ini dan yang seterusnya adalah memerihalkan organisasi sukan dan tugas personel. Okey, part ini juga tidak pernah lagi disoal. Okey, maksudnya bidang personel yang terlibat ini adalah iaitu jawatan kuasa yang merujuk kepada merujuk kepada jawatan kuasa di dalam organisasi sukan itu. Contoh, setiausaha sukan, apa yang fungsinya. Okey, kemudian bendahari macam biasa juga. Okey, macam biasa. Tetapi dia lebih kepada, kalau ini dia lebih fungsi pengurusan ini, kalau kita tengok jam kredit dia lebih kepada soalan struktur. Just baca sahaja dan cuba buat nota-nota kecil. Okey, nota-nota kecil untuk ini. Alright, yang seterusnya adalah analisis yang seterusnya, peranan dan kemahiran pengurus. Okey, maksudnya di sini trendnya adalah wajib keluar. Peranan dan pengurusan sukan ini wajib keluar. Dan dia biasanya adalah daripada dia akan disoal dalam soalan esei dan juga soalan struktur. Okey, dua-dua ni akan keluar. Okey, maksudnya 2.2 ini tidak pernah tidak keluar dan sentiasa keluar pada setiap tahun, melainkan tahun 2016. Okey, 2016 dan 15. Okey, 2016 lepas itu setiap tahun keluar, 3 tahun berturut-turut dan tahun ini juga mungkin dia akan keluar. Okey, pengurusan prasarana dan peralatan sukan ini dia juga pernah keluar 2 kali saja, 2016 dan 2017 berturut-turut. Dan
Kita tengok apa yang ada. Alright. Pengurusan prasarana adalah lebih kepada penyelenggaraan. Okey, nyatakan jenis-jenis penyelenggaraan di dalam pengurusan prasarana dan alatan sukan. Berkala dan tidak berkala. Dan kamu kena ingat beri definisi. Okey, beri maksud, takrifkan. Takrifkan penyelenggaraan berkala, takrifkan penyelenggaraan tidak berkala. Okey, itu satu. Ya, mungkin ada yang baru sampai. Sekejap, saya tengok dulu. Alright. Okey, itu bertakrifkan penyelenggaraan berkala dan penyelenggaraan tidak berkala. Okey. Satu lagi ialah mungkin akan disoal perbezaan antara penyelenggaraan berkala dan tidak berkala. Okey, take note ini ya. Okey, take note. Kamu kena buat jadual perbandingan. Okey, selepas ini kamu cuba untuk buat jadual perbandingan antara penyelenggaraan berkala dan juga penyelenggaraan tidak berkala. Cuba cari maklumat. Sekurang-kurangnya 3 item setiap satu. Okey. Setiap satu tu 3. Alright. Then menjelaskan aktiviti penyelenggaraan prasarana di padang, stor gelanggang dan tiang gol, menjelaskan kaedah penyelenggaraan seperti pembersihan. Okey, ini biasanya senang saja. Ini adalah direct to the point. Bagaimana penyelenggaraan itu dilakukan. Contoh. Sebagai contoh, penyelenggaraan padang. Very simple. Penyelenggaraan padang adalah satu, kalau padang tu berlubang, kita bukan taruh tanah, tapi simpan, taruh pasir. Okey, tutup dengan pasir. Okey. Kemudian potong rumput. Okey, potong rumput. Itu adalah penyelenggaraan padang. Okey. Kalau rumput mati, okey, siram rumput. Itu adalah penyelenggaraan. Begitu juga dengan stor. Bersihkan, cat dalam stor, susun, atur. Itu adalah aktiviti-aktiviti penyelenggaraan. Okey. Gelanggang sama juga. Kalau ada lantai yang pecah, berbahaya, dia akan buat pembaikan dan sebagainya. Dan tiang gol, cat balik, welding balik kalau ada crack dan sebagainya. Alright? Okey, itu adalah aktiviti penyelenggaraan. Okey, kita tengok soalan untuk ini. Kalau dia kata 2000, soalan itu keluar daripada 2016 dan 17. Kita tengok. Okey, kita tengok 2017. 16 kita tengok. Okey. Yes. Alright, ini perancangan 4 utama dan 4 panduan perancangan bajet. Okey, bukan 2017. Kita tengok 2016. Oops, sorry. Aduh. Ini sudah tadi. Okey. Mungkin salah letak, salah tahun. Okey, so okeylah. Okey, kita teruskan dahulu. Okey. Kemudian inventory sudah lama tidak keluar. Okey. Inventory kalau kita tengok dalam very simple, takrifkan inventory, kepentingan inventory. Ini adalah soalan yang sangat-sangat lama tidak keluar. Okey, lama tidak keluar. So kita tengok dia cuma keluar pada 2016 sahaja. Inventory 2015. Okey, inventory sudah lama, 5 tahun tidak keluar, 6 tahun masuk tahun ini. So beri tumpuan kepada analisis untuk inventory. Okey, alright. Sistem pertandingan. Okey, sistem pertandingan. Kamu sudah lakukan amali.
Okey, kamu sudah lakukan amali dan biasanya dia akan keluar betul-betul untuk soalan esei. Okey, sistem pertandingan. Okey, jenis-jenis sistem pertandingan yang sesuai. Mengira kalamati, liga dan sebagainya. Itu kamu kena pastikan kamu faham. Okey, macam mana N, tolak satu dan sebagainya. Okey, jumlah pasukan dan sebagainya. Okey, sistem pertandingan, pengurusan pertandingan sukan. Juga kamu kena faham betul-betul. Okey, kita tengok sistem pertandingan. Menjelaskan sistem pertandingan, kalamati, semua ni, liga, sediakan. Okey, sediakan satu jadual pertandingan mengikut Liga 1 hingga 4 kalamati. Okey, ini pengurusan pertandingan, fungsi setiap ahli jawatankuasa. Ini keuangan dan personel merancang satu pertandingan sukan. Okey, ini adalah dua soalan yang akan menjadi soalan sama ada di esei ataupun di struktur. Ini memang confirm. Dia bertukar-tukar sahaja. Okey, dia akan bertukar-tukar sahaja. Alright. So, secara umumnya untuk pengurusan sukan, kita perlu kuasai pengurusan sukan, topik pengurusan sukan ini dengan baik sekali. Okey, sama macam sosiologi sukan. Sebab ini adalah markah yang kamu boleh skor. Dan dua esei akan keluar daripada topik 1 dan juga topik 2. Jadi benda ini kita tidak boleh pandang ringan. Okey, kita tidak boleh pandang ringan sebab dia adalah berpotensi untuk soalan esei juga. Dan kamu kena kuasai dua-dua topik ini. Sebab dua topik ini masih lagi lebih mudah berbanding dengan topik 4. Jadi topik 4 ini, pemakanan ini dia agak mencabar. Kamu kena betul-betul prepare. Minda kamu, pembacaan kamu, latihan kamu untuk menjawab soalan pemakanan sukan. Tetapi untuk soalan 1 dan topik 1 dan 2, saya rasa tiada masalah sangat. Okey, tiada masalah. Okey, seterusnya rekreasi dan kesenggangan. Okey, kalau tengok trend, dia adalah soalan yang dia adalah topik yang banyak berkisar dengan soalan struktur dan ada beberapa kali di soalan esei. Okey, maksudnya di sini dia boleh, soalan esei boleh keluar sama ada pengurusan sukan ataupun rekreasi kesenggangan. Manakala soalan 7, dia confirm keluar pemakanan sukan sahaja. Okey? Ingat, pemakanan sukan akan keluar untuk soalan 7. Confirm. Tidak boleh tidak keluar. Memang keluar setiap tahun. Contoh. Okey. Contoh 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2018 dan 2019 dia keluar. Setiap tahun keluar. Okey, sorry. 2019 18 dia tidak keluar. Dia 2019 dia keluar. Okey, dan 2020 dia memang akan keluar. Tetapi kamu tidak perlu, kalau boleh, jangan pilih pemakanan sukan lah untuk esei. Sebab soalannya agak susah. Melainkan kamu memang faham topik itu dengan bagus. Okey, maksudnya di sini, berbanding dengan apa yang ada pada topik 3 ini, okey, topik 3 ini lebih mudah. Okey, topik 3 ini lebih mudah berbanding dengan topik 4. Okey, topik 4. Konsep kesenggangan dan rekreasi. Kita tengok. Konsep kesenggangan dan rekreasi. Okey, takrifkan maksud senggang. Takrifkan maksud rekreasi dan perbandingan antara kesenggangan dan rekreasi. Ini adalah soalan direct. Ini adalah soalan direct. Okey, tiada masalah untuk kamu jawab untuk soalan struktur. Okey, kalau kita lihat jam kreditnya cuma 1 dan dia akan lebih berpotensi di dalam soalan struktur.
Okey, soalan struktur dan dia tidak akan dikeluarkan dalam soalan esei. Okey, faktor penglibatan individu dan kesenggangan. Ini pada malam ini kamu kena cari maklumat dan tulis tentang faktor penglibatan individu dari segi intrapersonal. Di sini ada semua, kamu kena jelaskan dia. Kalau perihalkan, okey, perihalkan kamu kena ada fakta, ada penguraian dan ada contoh. Okey. Interpersonal dan juga faktor struktur. Okey. So, ini bagi 5 star. Bagi dia 5 star. Selepas ini, pada malam ini, kamu sebelum tidur, cari maklumat. Buat peta minda ataupun jadual berkaitan dengan faktor penglibatan. Ini adalah khusus untuk persediaan untuk menjawab soalan esei kalau dia keluar. Kalau tidak keluar, dia mungkin akan keluar di bahagian struktur. Okay? Alright. Perkhidmatan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Okay, kita tengok. Aktiviti dia cuma keluar di soalan, okay? Dia cuma keluar soalan struktur. Just baca saja apa-apa perkhidmatan dan perlu kamu ingat, apa-apa perkhidmatan aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang ada di negeri Sabah boleh digunakan sebagai contoh untuk menjawab untuk perkhidmatan aktiviti kesenggangan dan rekreasi ini. Okay? So, ini kamu buat satu nota kecil. Okey, nota kecil apa agensi-agensi kerajaan, bukan kerajaan ataupun NGO yang kamu boleh gunakan untuk support kamu punya jawapan khusus untuk perkhidmatan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di tempat kita ini. Alright. Faedah seperti saya bagi tahu, okey, dia sangat dekat dengan soalan esei. Kalau soalan struktur pun keluar, dia tiada masalah. Sebab kalau dia keluar, kita memang sudah buat persediaan. Okey? Kamu sudah bagi tahu apa itu faedah-faedahnya. Okey, contoh di sini, faedahnya adalah, okey, dari segi sosial, fizikal, mental, rohani, emosi, kamu boleh gunakan apa sahaja yang berkaitan. Ini adalah satu bentuk jawapan yang umum. Tidak terikat pada mana-mana buku ataupun rujukan. So, kamu boleh gunakan pengetahuan yang sedia ada, pembacaan yang sedia ada, persediaan yang sedia ada, membuat catatan berkaitan dengan apa faedah kegiatan kesenggangan dan rekreasi. Alright. Yang penting, semua ini perlu dijelaskan dalam bentuk yang baik-baik saja. Contoh faedahnya dari segi sosial, okey, dia akan merapatkan hubungan antara keluarga. Okey, contohnya melakukan hiking bersama-sama keluarga pada hujung minggu ataupun membaca, bermain catur dengan keluarga, ahli keluarga pada masa senggang. Itu adalah faedah-faedah dia. Okey, itu adalah senanglah untuk dijawab sebab dia tidak memerlukan satu bentuk kefahaman yang spesifik. Dia lebih kepada pengetahuan umum. Alright. Seterusnya pengurusan risiko. Okey, pengurusan risiko ini sudah lama tidak keluar. Okey, beri tumpuan untuk soalan bahagian ini, topik ini untuk soalan struktur. Okey, soalan struktur. Kita tengok apa yang disoal dalam pengurusan risiko. Takrifkan pengurusan risiko. Perihalkan kaedah pengurusan risiko. Okey. Selepas ini juga, kamu buat nota kecil, apa itu pengurusan risiko? Okey. Dan, apa bentuk kaedah pengurusan risiko? Pengilahkan. Takrifkan saja. Okey, takrifkan saja. Pengurangan, pemindahan dan pengekalan. Okey. Apa yang dimaksudkan? Buat nota pendek, nota kecil. Alright. Prosedur pengurusan risiko ada berapa? Okey, ini biasanya prosedur ini kamu list out dan kamu buat sedikit penjelasan. Pertama, macam mana hendak kenal pasti? Dan seterusnya membuat penilaian. Apa yang perlu dinilai? Kamu buat nota kecil sahaja. Alright? Sebab
pemberatannya di sini ada 4 jam. So, potensinya juga cukup besar. Alright. Kemudian perkemahan. Okey. Perkemahan ini sangat lama sudah tidak keluar. Kenapa dia dekat dengan penggubal soalan? Sebab dia mau kamu memerihalkan tentang proses perkemahan itu. Apa yang perlu kamu buat? Okey, sebab kamu sudah melakukan benda itu dan benda itu penggubal sangat suka untuk kamu menguji kamu menguji kamu apa yang kamu faham tentang perkemahan. Okey, perkemahan dan sebagainya. Okey. Apa yang jawatan kuasa yang ada, macam mana untuk merancang dan sebagainya, ini boleh rujuk pada kertas kerja yang sudah sedia ada. Okey, kertas kerja, apa peranan, fungsi pengarah program dan sebagainya, apa aktiviti yang boleh dilaksanakan dan tanggungjawab perkemahan dan sebagainya. Okey. Dan satu lagi, mungkin akan ada soalan yang di luar daripada kotak topik. Okey, sebagai satu contoh. Kita tengok dia tahun berapa dia keluar. Pengurusan risiko perkemahan ni adalah soalan 2014. Kita tengok 2014. Yes. Aspek perkemahan. Okey. Kalau soalan macam soalan 3A ini. Okey. 3A ini adalah soalan yang di luar daripada konteks topik. Tetapi dia masih lagi, dia adalah merupakan soalan yang memerlukan kamu membuat penilaian. Okey. Kita tengok benda ini, sorry. Okey. Kita cuba untuk melihat konteks saintifik. Okey. 4 bentuk saintifik ini sebenarnya tidak susah. Okey, tidak susah. Kamu hanya perlu, sebab kita tahu kemah-kemah sekarang adalah kemah yang ringan. Okey, kemah-kemah yang ringan. Alright. Satu, dia adalah 4 aspek. Okey, contoh. Nyatakan 4 aspek saintifik pada struktur sebuah kemah. Okey. Rangka tulang kemah diperbuat daripada fiber karbon. Okey, 4 aspek. Okey, satu aspeknya adalah rangka tulang. Okey, rangka tulang diperbuat daripada fiber karbon. So means walaupun kita tahu benda ini boleh dijelaskan lebih lanjut. Contoh, ada yang suka untuk menjelaskan lebih lanjut dan menjadikan ia lebih ringan. Okey. Bukan tidak boleh, boleh. Okey, tetapi dia cuma minta 4 aspek saintifik. Okey, maksud dia fiber karbon ini sudah cukup untuk menunjukkan bahawa ia adalah aspek saintifik. Okey, rangka tulang kemah diperbuat daripada fiber karbon. Cukup. Okey, cukup. Okey, yang kedua. Alright, yang kedua. Kedua adalah material kemah diperbuat dari nylon. Alright. Material kemah diperbuat daripada nylon. Itu adalah salah satu contoh. Simple saja, tidak perlu berjela-jela. Alright, tidak perlu berjela-jela. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita hendak menjawab soalan nyatakan ini. Alright, nyatakan ini. Okey. Then pengurusan pertandingan perkemahan tadi sudah saya sentuh. Okey. Alright. And then
ini kamu fokuskan sebab bukan apa, pemberatannya 6. So untuk di soal itu sangat-sangat tinggi. Okey, walaupun dia sudah lama tidak dikeluarkan, tetapi kamu kena bersedia untuk topik ini sebab topik ini sangat-sangat dekat dengan apa yang kamu buat. Dan biasanya soal macam contoh baru-baru ini soalan untuk ulangan semester 2, dia soalan banyak meminta pelajar menyatakan, menceritakan, memerihalkan tentang proses sesuatu. Dia sudah bagi jawapan awal-awal, tetapi dia minta kita menjelaskan bagaimana proses untuk mendapatkan jawapan itu. Begitu. Alright? So kamu kena tumpukan. Okey, berdasarkan analisis ini, jelas bahawa fokus kamu yang betul-betul perlu menguasai topik 1, topik 2, topik 3. Baca dan buat persediaan cukup-cukup. Okey, buat persediaan cukup-cukup sebab ini adalah key kepada kamu lulus ataupun gagal. Markah bagus ataupun tidak. Okey, markah bagus ataupun tidak. Sebab jelas bahawa soal topik 1, 2, 3 ini dia akan keluar dalam 3 soalan struktur dan 2 soalan esei. Confirm. Okey, dan 2 soalan esei. So maksudnya kamu menguasai 3 topik ini cukup untuk membawa kamu, menyelamatkan kamu daripada risiko gagal. Risiko gagal. Tetapi perjuangan kita bukan setakat itu. Bukan setakat untuk mengenepikan perjuangan untuk tidak gagal itu. Dan kita mesti tumpukan soalan daripada nombor 4, pemakanan sukan ini. Kita buat juga pembacaan persediaan untuk menjawab soalan struktur nombor 4. Sebab kalau diikutkan adalah soalan daripada topik 4 ini akan keluar soalan struktur 1 dan soalan esei 1. Ini memang confirm. Jadi fokus kita sekarang adalah kita mau menjawab soalan struktur. Dan mungkin kamu kurang-kurang sains sikit, kamu boleh abaikan topik ini untuk menjawab soalan esei. Alright. Kalau tengok di sini, sistem pencernaan adalah soalan yang sangat mudah untuk disoal. Okey. Apa struktur? Contohnya di sini adalah mengenal pasti komponen utama sistem pencernaan, memerihalkan fungsi sistem pencernaan, memerihalkan pencernaan penyerapan makanan di gester usus kecil dan usus besar, memerihalkan jangka masa pencernaan karbon, karbohidrat, protein dan lemak. Okey. Untuk topik ini sudah dibuat. Okey, untuk topik ini sudah dibuat dan kamu perlu pastikan kamu memahami konteks sistem pencernaan ini, anatomi sistem pencernaan ini dengan bagus sekali. Kita tengok dia punya jam credit hours adalah 4. Dia adalah satu soalan yang sangat bagus untuk disoal, yang very simple, yang very direct, yang hanya berasaskan fakta untuk soalan 4. Okey, soalan 4. Alright. Kemudian berdasarkan analisis juga pengelasan nutrien ini juga adalah yang juga dekat dengan penggubal. Every year ada. Okey, every year ada. Maksudnya kamu juga tumpukan untuk tumpukan 4.2 pengelasan nutrien ini untuk menjawab soalan struktur. Okey, untuk menjawab soalan struktur. So daripada setiap tahun itu dia keluar 2 kali sahaja untuk soalan esei, tetapi soalan struktur almost every time. Okey. Kemudian piramid pemakanan juga sudah lama tidak keluar. Okey, hari itu sudah keluar. Kamu juga perlu pengelasan nutrien ini makronutrien, karbohidrat dan sebagainya, sumber. Ini benda yang boleh kamu kuasai lah. Saya rasa tidak masalah sangatlah. Okey, piramid makanan ini, okey, jangan lupa juga indeks glycemic ini. Okey, ini tolong highlight untuk dibuat perbezaan karbohidrat indeks rendah
tinggi dan sederhana ini dalam bentuk jadual. Okey, dalam bentuk jadual. Sekali dengan indeks glycemic. Alright, piramid makanan ini kita sudah tahu. Hari itu sudah keluar soalan untuk peperiksaan ini, tiada masalah. Okey, saya rasa ini benda ini, topik ini kita boleh kuasai untuk dijawab kalau dia keluar di soalan struktur. Alright, soalan struktur. Kemudian kepentingan pemakanan sukan sudah lama tidak ada, kosong. Jadi faham-fahamlah. Okey, faham-faham bahawa dia adalah soalan yang sangat-sangat mudah untuk disoal di dalam soalan struktur. Takrifkan pemakanan sukan. Jelaskan kepentingan pemakanan sukan prestasi. Okey, ini adalah sesuatu yang dekat dengan soalan struktur. Okey, dua jam kredit ini. Okey, pengambilan pemakanan sukan, nyatakan makanan yang sesuai untuk bersukan. Jangan lupa kamu kenalah menyatakan makanan ini khusus untuk makanan orang yang bersukan, bukan orang yang tidak bersukan ataupun ada penyakit. Contoh, orang bersukan, kita tidak boleh bagi dia makanan yang kurang kalori sebab dia memang perlukan kalori yang banyak. Tetapi dia perlu sesuatu yang high glycemic index lah. Kita kaitkan dengan high glycemic index. Okey, dan pemaksaan berkaitan dengan pengambilan makanan sebelum selepas dalam bentuk aerobik. Okey, part ini, yang ini, okey, 4.5 ini buat dalam bentuk jadual. Amount dalam kolom dia, dalam kategori amount, berapa banyak, bentuk, apa jenisnya, dan pemaksaan bila perlu diambil. Buat dalam bentuk jadual yang simple. Sekejap saja boleh disediakan. Okey, keperluan air ini adalah bahagian yang paling mudah untuk disoal. Dia ada pernah keluar untuk dua soalan esei dan saya rasa dia tidak akan keluar untuk soalan esei lagi sebab dia adalah soalan yang bukan tidak popular tapi dia adalah soalan yang cukup susah untuk dijawab sebenarnya dan biasanya penggubal tidak akan mengeluarkan soalan yang kalau dia tengok setiap tahun tidak kurang pelajar yang akan menjawab soalan itu. Okey, dan pendokok diet juga pernah saya keluarkan untuk peperiksaan baru-baru ini. Okey, pendokok diet. Okey. Ini juga perlu diberi tumpuan perhatian untuk soalan struktur. Okey. Jadi maksud dia, konklusinya di sini adalah untuk pemakanan sukan, kamu perlu ulang kaji untuk keperluan menjawab soalan struktur sahaja. Okey, ingat. Struktur sahaja. Ini strategi kita lah. Ini strategi kita. Untuk strategi kita ini, pastikan pemakanan sukan ini kamu belajar untuk keperluan menjawab soalan struktur. Soalan struktur, dia ada lebih kurang, untuk yang soalan ini nombor 4, dia ada lebih kurang 8 ataupun 7 markah. Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh, kita tengok pada 2019 punya soalan. Okey, 2019 punya soalan. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okey, tengok. Gester adalah, ini adalah soalan 4.1. Jelaslah 4.1. Dia adalah soalan yang direct. So, ini tidak masalah kalau kamu belajar betul-betul. Okey, macam ini, enzim-enzim ini. Enzim ini adalah enzim yang untuk memecahkan protein dan juga karbohidrat. Okey, protein dan juga amylase ya. Nanti kamu nanti cari sama ada amylase ini pecah lemak ataupun ekstrak lemak ataupun ekstrak protein. Sucrase ini adalah untuk memecahkan karbohidrat. Okey, dijadikan kepada glukosa. Alright, contoh.
Nanti kamu cari balik ini ya. Dan soalan ini saya ada berikan di dalam GC, kamu kena tengok balik. Okay. Alright. Okay. Itu adalah soalan. Kita tengok penokok diet ini pada 2016. Okay. 2016 penokok diet. Alright. 3 sumber karbohidrat. Alright. Ini fungsi karbohidrat, indeks glikemik. Okey, kenapa nutrien ini paling rendah? Okey. Seperti yang kamu nampak, soalan-soalan ini adalah soalan-soalan yang dekat dengan yang mana kamu boleh jawab dengan, kalau bagi saya tiada masalah lah untuk menjawab soalan-soalan ini, tiada masalah. Tengok markah dia 3 campur 2, 5, 6 dan 8. Okey, dan biasanya dalam banyak-banyak soalan yang berada di dalam soalan 4 ini, kamu boleh dapat maksimum mungkin dalam 4 ataupun 5. Sekurang-kurangnya daripada 8 itu boleh dapat 4 ataupun 5. Berbanding dengan kamu memilih soalan nombor untuk pemakanan inti ini untuk soalan nombor 7. Okey, nombor 7 ini adalah soalan esei yang kita buat daripada analisis ini. Okey, analisis tadi adalah penokok diet. Kita tengok penokok diet sini, ini adalah yang penokok dietnya lah. Okey. Alright, jelas bahawa ini adalah soalan yang agak sukar untuk dijawab. 3 sebab kenapa sumber makanan lengkap. Okey, kita nampak soalan ini memang soalan yang susah untuk dijawab. So, sebab itulah saya menyarankan kamu menumpukan perhatian ketiga-tiga topik, topik 1, 2, 3 itu untuk menjawab soalan esei. Okey, untuk soalan esei dan juga untuk soalan struktur, dan belajar untuk topik 4 untuk menjawab soalan struktur sahaja. Okey, kita faham bahawa kita perlu mencari solution di mana kita tidak akan meletakkan risiko untuk menjawab soalan yang memang susah dan memang sukar untuk mendapat markah yang banyak. So, kita tidak mau begitu lagi. Alright? Kamu kena buka minda kamu bahawa kamu kena pastikan kamu perlu menguasai topik 1, topik 2, topik 3 itu dengan bagus. Okey. Alright. Okey. So, itu adalah antara perkara yang saya ingin ingatkan sebelum kamu membuat ulang kaji secara terperinci. Saya faham, saya tahu, walaupun saya tidak nampak, ramai lagi masih belum berapa buat ulang kaji betul-betul. Untuk beberapa hari ini. Ada yang suka last minute, ya saya tahu. Tetapi dalam last minute itu kena smart lah. Okey, saya tidak boleh buat apa-apa untuk bantu sebab bahan pun saya sudah bagi, soalan-soalan saya sudah bagi. Kemudian apa yang kamu nota pun saya sudah bagi. Apa yang kamu perlu adalah seperti yang pada malam ini, misi kita adalah saya ingin kamu membawa kamu fokus kepada 3 topik 1, 2, 3 untuk menjawab soalan struktur dan esei, dan topik 7 hanya untuk soalan struktur sahaja. Itu sebenarnya untuk saya suka untuk kamu saya untuk ingatkan kamu supaya jangan buat silap. Jangan buat silap, terutamanya yang senior-senior yang menduduki peperiksaan ulangan, jangan buat silap lagi. Okey, jangan buat silap. Pastikan untuk ulangan 1 ini kamu boleh skor. Okey, kamu boleh skor sebab kita tahu soalan-soalan esei itu adalah keluar daripada topik 1, 2, 3. Itu confirm. Daripada susah-susahkan diri menjawab soalan nombor daripada topik 4 untuk soalan 7. So, kita elakkan benda itu. Kita tidak boleh lagi melakukan kesilapan yang sama. Alright? Okey. Alright. Okey. Seperti yang saya janjikan,
Okey. Seperti yang saya janjikan, saya hanya ambil masa 1 jam saja untuk kamu, untuk saya ingatkan semula tentang apa yang kita punya intipati pada hari ini supaya kamu boleh buat persediaan. Boleh buat persediaan yang khusus untuk menghadapi peperiksaan untuk paper sains sukan semester 1 ini. Okey, sebelum kita dismiss, ada yang mau ditanya, ada yang mau di-share. Saya tidak akan ganggu kamu untuk buat ulang kaji. Saya tidak akan arahkan kamu buat nota macam-macam. Ini bukan masanya. Okey, ini bukan masanya. Ini adalah lebih kepada kita untuk saya untuk mengingatkan apa sebenarnya yang perlu kamu fokuskan supaya lebih mudah. Okey, supaya lebih mudah dan tidak menjejaskan fokus kamu semasa belajar belajar nanti. Sebab kamu nampak sekarang semua mau dipelajari. Susahlah. Tapi berdasarkan analisis yang saya berikan tadi, kamu sudah nampak. Okey, keperluan kamu hanya untuk menumpukan sepenuh jiwa dan raga kamu untuk topik 1, 2 dan 3. Topik 4, belajar untuk menjawab soalan struktur sahaja. Sebab kita tahu esei akan keluar daripada topik 1, topik 2, topik 3. Itu confirm. Okey, ada soalan sebelum kita dismiss. Saya janji 1 jam saja dan kalau ada soalan boleh ajukan di sini. Ya. Ada soalan? Semua senyap saja ni? Penuh ilmu di otak sudah kan ni? Penat sudah? Dayang? Amanda? Joy? Michelle? Sean? Ada apa-apa soalan? Ada? Diam saja ni? Alright. Ada yang type apa-apa kat sini? Tiada? Okey, kalau ada soalan nanti PM saya. Okey, boleh. Alright, so itu saja untuk malam ini. Recording untuk kelas pada malam ini saya akan sharekan untuk kamu buat rujukan apa penumpuan-penumpuan kamu untuk topik-topik yang tertentu supaya kamu boleh buat fokus, kamu boleh fokus untuk persediaan pada minggu hadapan hari Selasa. So daripada saya itu saja. Terima kasih atas kehadiran semua. Okey. Teruskan membuat ulang kaji. Okey, teruskan membuat ulang kaji. Jangan patah semangat. Jika ada apa-apa masalah, boleh PM cikgu. Alright. Okey, itu saja everyone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.